بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى حقيقة المجازة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi para asatizah, alim ulama, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita hidup di muka bumi Allah, diberikan pelbagai nikmat untuk kita membuat persiapan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kuliah tafsir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sebelum mula kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita akan membicarakan surah Al-Kafirun, surah orang-orang yang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Surah Al-Kafirun, 6 ayat, turun tak kala kata jemaah daripada kafir musyrikin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan pembesar-pembesar daripada kafir musyrikin Mekah telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah dan Al-As ibn Wa'il dan Aswad ibn Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka itu, yakni pembesar-pembesar tadi, kepada Nabi, engkau sembah Tuhan kami setahun dan kami sembah Tuhan kamu setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul,
kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, yakni kafir musyrikin, ya ayyuhal kafirun, wahai segala kafir-kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tiada sembah sekali-kali barang yang kamu sembah, yakni asnam itu. Maksudnya aku tidak akan sama sekali menyembah berhala yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tiada kamu itu sembah sekalian sekarang ini barang yang aku sembah, kerana sembah Allah itu disyarat esanya, tiada sah sembah jika serta sembah asnam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu sekarang ni duduk sembah berhala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bagaimana dalam waktu yang sama nak sembah Allah? Sebab syarat nak sembah Allah mesti tauhid, mengesakan Allah. Tidak sah dalam masa yang sama sembah Allah, sembah benda lain. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tiada aku sembah kehadapan barang yang kamu sembah sekarang, asnam itu. Akan datang pun aku tidak akan sama sekali menyembah apa yang kamu sedang sembah sekarang ini, yakni berhala. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tiada kamu itu sembah kehadapan barang yang aku sembah, kerana diketahui Allah mereka itu tiada beriman firman-Nya. Walaupun mereka cuba nak sembah Allah, tapi hakikat dalam hati dia Allah tahu mereka tak percaya kepada firman Allah. Kata olehmu ya Muhammad bagi kafir-kafir itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu syirik itu, dan bagi aku agamaku Islam, dan tauhidillah, dan beriman dengannya dan dengan kitabnya dan hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan surah Al-Kafirun, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini, yakni surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas, dalam salat 2 rakaat tawafnya. Jadi kalau nak semayang sunat tawaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disunatkan kita membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah tersebut di dalam 2 rakaat salat sunat subuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakni sembahyang fajar, salat fajar, salat sunat sebelum salat subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sesudah maghribnya sebanyak 20 kali lebih atau belasan kali surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maksudnya disunatkan kita membaca 2 surah ini pada sunat sebelum subuh dan sunat selepas maghrib. Riwayat daripada Imam Ahmad juga daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahawasanya dalam hadis yang lain, bahawa aku telah mengintip Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24 atau 25 kali membaca dalam 2 rakaat sunat sebelum subuhnya dan 2 rakaat sesudah maghribnya surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka surah Qul ya ayyuhal kafirun ni sekali kita baca, disebutkan pada kuliah sebelum ni kita dah baca dah pada hadis Qul huwallahu ahad. Maka
Maka qul ya ayyuhal kafirun ni sekali kita baca, pahala dia seumpama kita membaca 1/4 daripada Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis daripada riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu an, dia mengatakan bahawasanya satu hari dia datang berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, aku datang untuk menerima suatu pelajaran darimu tentang perkara yang akan saya baca sebelum tidur saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah bila telah selesai. Maksudnya bila baca dah habis surah, maka tidur. Kerana sesungguhnya surah ini merupakan pembebasan daripada syirik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Ibnu Umar Al-Qatrani, kata telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Tufail, telah menceritakan kepada kami Syarik daripada Abu Ishaq, daripada Jabalah Ibnu Harithah, yakni adik-beradik kepada Zaid, Sayyidina Zaid Ibnu Harithah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki." Atau kama qala, apabila kamu telah merebahkan diri, membaringkan diri kamu di atas hamparan kamu, ini kita baring nak tidur, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah, kerana sesungguhnya surah ini merupakan pembebasan ataupun kelepasan daripada syirik. Jadi untuk kita tak mati dalam keadaan syirik. Berapa ramai orang mati, orang hidup dalam keadaan syirik, percaya kepada benda lain selain daripada Allah, yakin kepada benda lain boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, dalam hati dia yakin sesungguh-sungguhnya lebih daripada mereka yakin kepada Allah. Takut kepada perkara yang lain daripada Allah lebih daripada takut kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dengan lafaz yang berbeza, idza akhazta madja'aka min al-laili faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Apabila engkau telah berada di hamparanmu di malam hari, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kerana sesungguhnya surah ini merupakan kelepasan daripada syirik. Surah qul ya ayyuhal kafirun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah satu surah yang menyatakan pembebasan, kelepasan daripada apa sahaja yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam pengibadatan dalam pengabdian ataupun penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini memerintahkan untuk kita membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Walaupun makna ayat ini menuju kepada kafir Quraisy, tetapi ia mencakupi seluruh orang kafir daripada pelbagai agama sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana apa? Kerana mereka ni telah mengajak Nabi SAW menyembah berhala selama setahun. Lepas tu tukar pula, biar Nabi dengan orang Islam sembah pula berhala selama setahun, orang kafir nanti sembah pula Allah selama setahun. Gile-gile lah dia kata. Jadi kita tak payah balah, nak muafakat bagi molek. Jadi kalau balah-balah ni jadi rugi. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni berhala-berhala dan segala sekutu-sekutu yang mereka ciptakan. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah, iaitu Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu tidak bukan penyembah apa yang aku sembah, iaitu Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wala ana 'abidun ma 'abadtum,
Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu semua sembah, dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala antum aabiduna ma a'bud. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang bermaksud kamu tidak mahu, wala antum aabiduna ma a'bud, maksudnya kamu tidak mahu mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat-syariat Allah dalam beribadah kepada Allah, melainkan kamu telah membuat-buat mereka-reka sesuatu dalam diri kamu sendiri mengikut hawa nafsu kamu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Najm ayat 23, in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, tidak bertanggungjawab dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan, kerana sesungguhnya seseorang hamba itu harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang perlu dilakukan. Setiap agama yang mengatakan ini Tuhan saya, maka cara ibadah berlainan, cara ibadah tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat tegas dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksudkan di sini ya semakna dengan ayat dalam surah Yunus, wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu. Kamu berlepas diri, tidak bertanggungjawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku juga tidak akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu amalkan dalam hidup kamu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami ada cara amalan kami, cara ibadah kami, dan bagi kamu ada cara ibadah kamu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini ya segala bentuk ke arah kesyirikan adalah sama sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membantu kepada perkara yang syirik juga tidak boleh. Ya, seperti sebelum ni pernah kecoh sikit, di negara kita ada beberapa orang yang telah membersihkan ya tempat ibadah orang yang bukan Islam. Maka itu sebenarnya tidak boleh ya. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bermaksud kita bersetuju ya dengan apa yang telah mereka dakwakan itu. Sebab apabila nak bersih di tempat tu mesti ada SOP ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh rumah ibadah itu, supaya nampak macam menghormati Tuhan mereka. Maka menyebabkan kita punya akidah akan rosak. Jadi Islam tak boleh hajar lagu tu. Allah, bukan maksud kita tak toleransi tak. Pada perkara yang syirik atau membantu perkara-perkara yang syirik tidak sama sekali dibenarkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu atas perkara yang baik dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong atas perkara yang dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada sahabat yang ada di sekeliling mereka, atau ini khilaf, atau mereka bertanya kepada beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi tersenyum? Nabi tengah duduk dalam masjid dengan sahabat, Nabi tunduk sekejap, lama tu Nabi bangun, Nabi tersenyum. Maka sahabat tanya, apa Nabi tersenyum ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya sebentar tadi, sekejap tadi telah diturunkan kepadaku suatu surah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apakah itu al-kautsar? Al-Kautsar tu tahu tak apa benda? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathirun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadal kawakibi yukhtalajul abdu minhum fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka atau kama qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Kautsar adalah satu sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku Azza wa Jalla di dalam syurga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku nanti akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah bekas-bekasnya sama seperti bilangan bintang-bintang. Diusir darinya seorang hamba, maka aku bertanya, ya Tuhanku, ya Rabbi, innahu min ummati, sesungguhnya dia tu umat aku. Maka dijawab, setelah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang nak pergi minum air telaga Kautsar, maka dia dihalang. Maka Nabi kata, ni umat aku. Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya, apa yang telah direka-rekakannya selepas ketiadaan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis lain juga disebutkan, dalam hadis lafaz Imam Muslim, disebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau tersenyum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebentar tadi satu surah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu apakah al-Kautsar itu? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathirun wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadan nujumi fis sama' fayukhtalaju al-'abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqul innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai
yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar merupakan sungai yang didatangi oleh umatku nanti di hari kiamat. Jumlah bekas-bekasnya sama dengan bilangan bintang-bintang di langit. Maka diusir darinya seorang hamba dari mereka. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia dari kalangan umatku. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya setelah ketiadaanmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas juga. Dia mengatakan bahawasanya ia membaca firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri wa lam yushaqqa shaqqan wa idza haffatahu qibabul lu'lu fadarabtu bi yadi fi turbatihi fa idza miskuhu dafarah wa idza hasahu lu'lu. Aku diberi al-kautsar dan apabila aku melihat di dalamnya terdapat sungai yang mengalir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nak kata sungai pun tak boleh nak kata sungai juga. Dan ternyata di tepi-tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku menyentuh tanganku ke tanah dan aku melihat bau tanah tu seperti minyak kasturi yang sangat harum baunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan batu-batu yang ada di sekeliling sungai itu adalah mutiara-mutiara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannah fa idza ana bi nahrin haffatahu khiyamul lu'lu fadarabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma' fa idza miskun adfaru. Qultu ma hadha ya Jibril? Qal hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah azza wa jalla. Aku masuk ke dalam syurga, daripada hadis Isra' Mi'raj, Aku masuk ke dalam syurga, tiba-tiba aku melihat satu sungai yang kedua tepinya dipenuhi dengan kubah-kubah daripada mutiara. Lalu aku menyentuh tanganku ke tanah yang mengalir airnya itu. Tiba-tiba bau tanah itu seperti bau kasturi yang sangat harum. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Maka Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inna a'tainakal kautsar, yang dimaksudkan di sini adalah telaga Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar pada pendapat yang masyhur. Pada pendapat yang lain memberi makna bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat-nikmat yang tersangat-sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah sembahyang, tunaikanlah sembahyang kerana Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah korban. Fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah korban. Yang dimaksudkan di sini, ada setengah pendapat ulama mengatakan bahawasanya salat di sini adalah salat fardu dan salat sunat. Kerjakanlah salat fardu dan salat sunat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah korban dengan menyebut nama Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Perkara yang sama juga Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itu
Demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembelih korban, ya, menyembelih korban istilah dengan menyebut nama Allah, kan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini penting kita perhatikan makan kita. Jangan duk beli ayam, jangan duk beli daging-daging yang kita tak tahu, ya, mana halal, mana haramnya, bagaimana cara penyembelihannya, sehingga kita yakin, ya. Jangan main agak-agak, kerana dia boleh menyebabkan rugi amalan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka solat ni dalam hadis yang lain disebut, solat ini juga memberi maksud bahawasanya solat sunat hari raya, ya, bukan solat fardu dan sunat, tapi solat sunat hari raya Aidil Adha. Selepas itu wanhar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas itu berkorbanlah, ya, fasalli li rabbika wanhar, maksud solat sunat hari raya Aidil Adha. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yakni sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad dan benci kepada hidayah, benci kepada kebenaran, benci kepada bukti yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah sebenarnya yang terhina, yang direndahkan dan terputus sebutannya. Tidak ada orang nak ingat. Orang yang menolak kebenaran, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dialah sebenarnya yang rugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis daripada Muhammad ibnu Ishaq, daripada Al-As ibnu Wa'il, dia mengatakan bahawasanya Al-As ibnu Wa'il, dia pernah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang abtar. Abtar ni apa? Orang yang mana anak lelaki dia mati. Anak lelaki mati, maka dia anggap abtar, terputus keturunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, dalam tafsir Nurul Ihsan, bahawasanya inna a'tainakal kautsar, bahawasa kami itu telah kami kurniakan dikau ya Muhammad akan telaga Kautsar. Maka Kautsar itu, dalam pendapat masyhur disebut sungai dalam syurga atau telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang atasnya umatnya. Atau makna Kautsar juga seperti tadi kita bicarakan adalah kebaikan yang banyak daripada jadi Nabi dan Quran dan syafaat dan hikmah dan banyak pengikutnya dan umatnya dan ilmu dan Islam dan menang perang dan zahir agama Allah atas segala agama-agama dan banyak negeri yang ditakluk masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa sahabat hingga hari kiamat. Kata setengah ulama, Kautsar itu nur dalam hati Nabi yang memutus daripada lain daripada Allah. Adalah satu cahaya yang menyebabkan Nabi ini bergantung hanya kepada Allah. Dan kata setengah kalimah yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kata setengah ulama, sembahyang 5 waktu. Maka yang muktamad, Kautsar itu adalah telaga ataupun sungai yang telah kita bicarakan tadi. Dahulu daripada Sirat, telaga Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk sebelum Sirat dan dahulu daripada mizan timbang amal. Kerana manusia keluar daripada kubur itu dahaga,
Kita ni keluar daripada kubur, Allah dahaga yang teramat sangat, ya. Maka kita akan pergi untuk cari minuman, ya. Nak cari minuman ni tak ada tempat lain kecuali Telaga Kausar, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa minum daripadanya seteguk, tiada dahaga kemudiannya selama-lama, dan bahawa segala awliya Allah datang masing-masing telaga anbiya, dan Allah bangkit 70,000 malaikat, ya, tolak segala kafir daripada haud anbiya hari kiamat. Allah akan letak 70,000 malaikat keliling Telaga Kausar untuk halau orang-orang yang tidak layak minum Telaga Kausar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbahasan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapakah yang dimaksudkan dengan anak Nabi yang telah meninggal dunia semasa kecil, yang mana orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi dengan al-abtar, ya. Kita akan bicarakan pada kuliah bulan hadapan insya-Allah, sekiranya saya panjang umur. Kalau saya mati tak ada dah lah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang baik semua datang daripada Allah, apa yang tak baik datang daripada kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf banyak-banyak atas segala salah silap saya kepada tuan-tuan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.